Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Sabaria Bahrun selaku pensyarah MPU 3092 Pendidikan Islam serta rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 1 TESL SK1 yang terdiri daripada Afiqah binti Alimuddin, Alin Natasha binti Mazli dan juga Azra Hazlin Hasmariza akan membentangkan tentang sistem akhlak. Kami membawa dua objektif utama dalam pembentangan pada pagi ini, iaitu pertama, menerangkan dengan lebih jelas tentang sistem akhlak yang digariskan dalam agama Islam untuk panduan seluruh umat Islam yang akan mempengaruhi kehidupan harian, serta yang kedua, merungkai isu yang terdapat dalam sistem akhlak serta jalan penyelesaiannya yang sesuai. Oleh itu, kami telah membahagikan isi pembentangan kami kepada dua bahagian utama, iaitu pengenalan kepada sistem akhlak yang merangkumi definisi akhlak, akhlak Rasulullah, akhlak dalam Al-Quran, ciri-ciri akhlak Islam, kepentingan akhlak, kedudukan akhlak dalam Islam, kesempurnaan ruang lingkup akhlak dalam Islam, serta seterusnya ialah isu dalam sistem akhlak yang akan membahaskan tentang budaya buli serta jalan penyelesaiannya. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam sistem akhlak, kita perlu tahu bahawa akhlak merupakan sesuatu yang meliputi seluruh aspek kehidupan dalam umat Islam. Ianya termasuk akhlak dengan Allah, akhlak dengan manusia, akhlak dengan ibu bapa, akhlak tempat kerja dan sebagainya. Seterusnya kita akan melihat apa itu sebenarnya maksud akhlak. Akhlak daripada segi bahasa berasal daripada perkataan huluk yang membawa maksud tabiat, perangai, adab ataupun rupa batin. Rupa batin di sini bermaksud sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar tetapi kita perlu mengamalkannya dan menerapkannya dalam diri kita. Beralih pula kepada akhlak dari segi istilah yang membawa maksud sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Ini jelas menunjukkan akhlak ini terjadi dengan sifat terlatih dan lama-kelamaan ia akan menjadi tabiat atau rutin dalam diri kita. Manakala akhlak Islam pula merujuk kepada sifat atau sikap pribadi yang membentuk kehidupan sempurna berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Allah. Maka ianya jelas menunjukkan bahawa akhlak adalah sesuatu yang telah diajar dan digariskan dalam kehidupan umat Islam sejak daripada kita kecil hingga kita dewasa. Ini adalah perkataan huluk yang didapati dalam surah Al-Qalam yang bermaksud dan sesungguhnya engkau iaitu Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Seperti yang dikatakan tadi bahawa huluk bermaksud tabiat, adab atau rupa batin. Maka di sini kita dapat tafsirkan bahawa Nabi Muhammad adalah panduan akhlak yang baik untuk kita umat Islam. Seterusnya saya akan menjelaskan antara contoh-contoh akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Pertama sekali adalah sifat pemurah. Baginda mempunyai perniagaan yang maju dan baginda akan memastikan untuk menginfakkan hartanya kepada fakir miskin. Kemuliaan baginda dapat dilihat apabila baginda hanya mengambil sedikit sahaja hartanya untuk keperluan dan bukan kemahuan ataupun mengikut hawa nafsu. Ini jelas dapat dilihat apabila Ibnu Abbas pernah berkata bahawa Rasulullah adalah manusia yang paling pemurah dan lebih murah daripada bulan Ramadan serta kebajikannya melebihi angin yang menghembus yang menunjukkan bahawa beliau sangat suka membantu orang susah dengan cara menderma. Akhlak terpuji Rasulullah seterusnya adalah berlapang dada dan pemaaf. Ini dapat dilihat sewaktu peperangan di mana beliau berpeluang untuk membalas dendam kepada musuhnya tetapi memilih untuk memaafkannya dengan cara menyuruh tentera musyrikin untuk mengucap kalimah syahadah. Secara tidak langsung, baginda sebenarnya telah menunjukkan sikap yang baik dan juga dapat menyebarkan dakwah Islam. Baginda dikatakan juga suka menjaga tutur katanya di mana beliau tidak pernah mengungkapkan kata-kata kesan dan hanya bercakap apabila perlu sahaja. Hadis riwayat Ahmad mengatakan beliau menjaga tutur katanya untuk menjaga maruah ibu bapanya supaya tidak dikritik dan dipandang hina oleh masyarakat. Selain itu, Al-Quran juga boleh menjadi panduan membentuk akhlak yang mulia.
Dalam Al-Quran, ada menyuruh manusia untuk menghormati ibu bapa, bersikap jujur, tidak berkata kesat maupun tidak menyakiti orang lain. Umat Islam sepatutnya mengamalkannya kerana akhlak dalam Al-Quran dapat menghindarkan diri kita daripada perbuatan keji. Jika kita sedar diri kita semakin kurang berakhlak ataupun tidak beradab seperti kita menyakiti hati orang lain ataupun kita berbohong, maka kembalilah kita kepada Al-Quran kerana sesungguhnya Al-Quran sahaja yang dapat menunjukkan manusia jalan yang benar dan Al-Quran sahaja yang tidak pernah berubah dan ianya kekal tulen dan sahih. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang ciri-ciri sistem akhlak dalam Islam. Yang pertama, Islam menghubungkan akhlak dengan keimanan. Orang yang paling sempurna keimanannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Yang kedua, adanya konsep balasan dan ganjaran pahala atau syurga oleh Allah. Dan sebaliknya, orang yang berakhlak buruk akan mendapat dosa atau disiksa di dalam neraka. Yang ketiga, Islam menyeru agar manusia menghiasi jiwa dengan akhlak yang baik dan menjauhkan diri dari akhlak yang buruk. Yang menjadi ukuran baik dan buruknya adalah syarak, iaitu apa yang diperintahkan oleh syarak, itulah yang baik dan apa yang dilarang oleh syarak, itulah yang buruk. Dan yang terakhir, lingkungan skop akhlak Islam adalah luas meliputi segala perbuatan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan makhluk selain manusia. Seterusnya adalah kepentingan akhlak. Yang pertama adalah melahirkan umat yang bertamadun dan dihormati. Tamadun sesuatu umat adalah terletak kepada sejauh mana penghayatannya dan kemurnian sumber peradabannya. Akhlak adalah sebagai mercu tanda berjaya atau tidaknya sesuatu umat dalam melakukan proses kemajuan dan pembangunan. Tanpa akhlak, nescaya manusia akan berada di lembah kehinaan, biarpun kejayaan material yang dicapai sangat menakjubkan. Faktor membelakangkan akhlak jugalah yang menyebabkan sesuatu umat tersebut tidak mencapai ketamadunan yang sebenarnya. Yang kedua, akhlak mencorak tingkah laku. Akhlak memainkan peranan yang penting dalam mencorakkan tingkah laku dan kehidupan seseorang. Setiap tingkah laku yang lahir daripada manusia sebenarnya adalah cernaan daripada apa yang tersemat di dalam dirinya. Sebagaimana menurut Al-Ghazali, setiap yang ada di dalam hati akan menzahirkan kesannya pada anggota badan, sehinggalah setiap pergerakannya adalah berlandaskan kepadanya. Maka dengan ini, sehinggalah apabila akhlak menjadi sebati di dalam diri, ia akan melahirkan tindakan spontan bergantung kepada nilai akhlak yang ada padanya. Yang ketiga, menjadi instrumen dakwah yang berkesan bagi menyebarluaskan keindahan Islam kepada masyarakat. Melalui akhlak yang cantik, kita mampu menarik perhatian orang yang melihat, terutamanya mampu menarik non-Muslim untuk mendekati Islam dengan mudah. Sebagai contoh, akhlak Rasulullah yang terpamer indah membuatkan ramai yang terpukau dengan kepribadiannya. Akhirnya, ramai yang memeluk Islam dan mengenali Islam dengan lebih mendalam. Dan yang terakhir, menjadi sumber kepada rahmat Allah. Tidak lain dan tidak bukan, kepentingan utama masyarakat yang berakhlak adalah mencapai keredaan Allah di dunia dan di akhirat. Hal ini selaras dengan firman Allah, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Dari surah Al-A'raf ayat 96. Baiklah, yang seterusnya adalah kedudukan akhlak dalam Islam. Akhlak dihubungkan dengan tujuan risalah Islam atau antara perutusan utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pernyataan Rasulullah itu menunjukkan pentingnya kedudukan akhlak dalam Islam. Yang kedua, akhlak menentukan kedudukan seseorang di akhirat nanti, yang mana akhlak yang baik dapat memberatkan timbangan amalan yang baik. Begitu juga sebaliknya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, tiada sesuatu yang lebih berat dalam daun timbangan melainkan akhlak yang baik. Yang ketiga adalah akhlak dapat
menyempurnakan keimanan seseorang mukmin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan yang keempat, akhlak yang baik dapat menghapuskan dosa, manakala akhlak yang buruk boleh merosakkan pahala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, akhlak yang baik mencairkan dosa seperti air mencairkan ais, dan akhlak yang buruk merosakkan amalan seperti cuka merosakkan madu. Baiklah, yang seterusnya adalah kesempurnaan ruang lingkup akhlak dalam Islam. Yang pertama, akhlak dalam Islam menyentuh setiap aspek ekonomi, politik, kebudayaan, tidak kira sama ada kecil atau besar. Satu ciri yang khusus dalam sistem akhlak Islam ialah kesyumulannya atau ruang lingkup yang dirangkuminya secara menyeluruh. Yang bermaksud tidak ada satu aspek pun di dalam hidup kita, tidak ada satu sisi pun di dalam hidup kita di mana kita mengenepikan akhlak. Perjalanan hidup kita sehari-hari adalah ditentukan oleh akhlak dan iman kita. Jika kita menunjukkan akhlak yang baik, maka insya-Allah hidup kita akan sentiasa tenang dan perkara-perkara baik yang lain pasti akan menyusul. Berbeza dengan pegangan sistem yang ada pada hari ini. Akhlak dikesampingkan. Contohnya, dalam hal hubungan antarabangsa. Oleh kerana hubungan yang dijalin tidak berlandaskan prinsip akhlak, amalan pengkhianatan sering berlaku, malah telah dianggap sebagai salah satu seni dalam berpolitik. Yang kedua adalah setiap perkara dalam kehidupan perlu berlandaskan prinsip akhlak Islam. Islam dari awal lagi meletakkan nilai akhlak sebagai satu dasar negara. Ini dinyatakan dengan jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-58 surah Al-Anfal yang bermaksud, jika timbul pengkhianatan dalam perjanjian, maka hendaklah dinyatakan kepada mereka dengan jelas, walaupun ia dilakukan oleh orang bukan Islam maupun orang Islam sendiri. Pernah berlaku dalam perjanjian Hudaibiyah antara Nabi SAW dan pihak musyrikin. Seorang Quraisy yang bernama Abu Jandal memeluk Islam lalu meminta supaya Nabi SAW melindunginya. Oleh kerana perjanjian yang termeterai tidak membenarkan orang Quraisy yang memeluk Islam dilindungi dan hendaklah dikembalikan ke Mekah, maka Nabi dengan tegas mematuhi perjanjian tersebut. Baginda bersabda, kita telah memeterai perjanjian dengan mereka, musyrikin Mekah, kita mematuhi perjanjian ini dengan mereka juga mematuhinya. Kita tidak akan mengkhianati mereka. Dan yang ketiga, tiada konsep matlamat menghalalkan cara dalam Islam. Sistem akhlak Islam juga berpegang kepada nilai akhlak pada matlamat dan cara. Tiada ruang dalam sistem akhlak Islam untuk matlamat menghalalkan cara. Walaupun umat Islam diwajibkan membantu saudara seagama yang dizalimi, namun jika pertolongan tersebut melanggar perjanjian yang termeterai dengan orang yang menzalimi, ia tidak dibolehkan. Menurut hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlak. Dan sebaik-baik akhlak adalah bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang hamba itu berbaik sangka kepada Allah, berharap dengan benar kepada Allah dan tulus bertawakal kepadanya, nescaya Allah sama sekali tidak akan menyia-nyiakan harapannya. Seterusnya adalah isu dalam sistem akhlak. Isu yang kami telah pilih adalah budaya membuli. Budaya membuli adalah tingkah laku yang merujuk kepada apabila seseorang atau sekumpulan orang yang lebih dominan berulang kali menyakitkan orang lain dan membuatkannya berada dalam keadaan tertekan. Dominan dalam masuk konteks ini adalah seseorang yang ingin tunjuk lebih hebat, ingin tunjuk lebih kuat, ingin tunjuk lebih maskulin daripada orang lain. Ianya sesuatu budaya yang negatif dalam sistem akhlak adalah kerana ianya menyakiti orang lain. Contoh bagi isu membuli adalah remaja buli warga emas. Kita dapat lihat daripada dua artikel ini, iaitu artikel lastik sampai lebam, remaja-remaja biadab buli wanita warga emas serdah diri pada polis, serta remaja buli warga emas direman 3 hari.
kita dapat lihat bahawa isu buli ini tidak hanya berlaku apabila mereka berada di dalam lingkungan umur yang sama. Ianya berlaku juga walaupun lingkungan umur adalah besar dan berbeza. Seterusnya adalah isu buli yang berlaku di institusi keagamaan, iaitu pelajar tahfiz maut dibuli. Kita dapat lihat tidak semestinya berada di institusi yang penuh dengan keislaman dapat menghindari daripada isu ini untuk terus menular. Seterusnya adalah contoh yang paling hangat diperkatakan, iaitu maut di belasah rakan se-universiti. Isu ini ataupun artikel ini hangat diperkatakan untuk beberapa tahun kebelakangan ini, even sampai sekarang. Dan isu ini telah pun dibawa ke mahkamah dan dapat membuktikan bahawa isu buli ini sangatlah berat. Oleh itu, kita perlu menghindari masalah budaya buli ini. Terdapat 3 cara untuk menghindari daripada masalah ini untuk terus menerak. Yang pertama adalah peranan rakan sebaya saling menasihati. Yang kedua adalah peranan sekolah, hukuman dan tindakan. Dan yang terakhir adalah peranan ibu bapa untuk didikan yang betul. Bagi penyelesaian masalah yang pertama adalah peranan rakan sebaya. Rakan sebaya adalah seseorang yang sentiasa berada bersama seseorang individu itu. Oleh itu, mereka perlulah saling menasihati antara satu sama lain. Rakan sebaya mampu mempengaruhi identiti individu lain. Ini bermaksud seseorang individu itu perlulah memberi pengaruh yang positif terhadap individu yang lain. Mengamalkan amar makruf nahi munkar dalam persahabatan merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah buli ini. Terdapat dalil yang menyokong untuk menasihati yang itu dari surah Al-Asr ayat 1 hingga 3 yang berbunyi, demi masa manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Contoh nasihat yang seseorang individu boleh beri kepada kawan dia adalah macam apabila mereka ingin membuli seseorang, individu boleh kata jom lakukan perkara yang lebih berfaedah, macam buka apa ke macam tu lah. Seterusnya adalah peranan ibu bapa. Peranan ibu bapa sangatlah penting kerana sistem akhlak bermula daripada rumah dan terbentuk daripada rumah. Ibu bapa seharusnya memberikan didikan agama dan moral dari rumah. Ibu bapa bertanggungjawab untuk memperbetulkan akhlak anak-anak. Isi ini disokong oleh dalil daripada surah Luqman ayat ke-13 yang bermaksud, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Daripada ayat ini kita dapat lihat bahawa didikan ibu bapa sangatlah penting, daripada iman sehinggalah ke akhlak. Ianya semua bermula daripada rumah. Contohnya memberikan didikan yang sempurna, menunjukkan didikan yang baik dan menegur anak apabila melakukan kesalahan dan tidak menutupi kesalahan mereka supaya dengan alasan tidak ingin merosakkan masa depan mereka. Dan cara yang peranan pihak sekolah. Peranan pihak sekolah sangatlah penting kerana institusi sekolah telah diberi tanggungjawab, telah diberikan amanah pada ibu bapa, dan mereka haruslah menggunakan kuasa mereka dengan sewajarnya. Pihak sekolah mempunyai amanah dan tanggungjawab menghukum pelajar yang bermasalah untuk keadilan ke atas si pelaku dan mangsa. Isi ini disokong oleh dalil pada surah An-Nisa ayat ke-58 yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Maksud daripada ayat ini adalah institusi sekolah yang diberi amanah haruslah melakukan tindakan memberi hukuman kepada pelajar yang melakukan buli. Contohnya, mengambil tindakan disiplin atau memberitahu ibu bapa. Baiklah, kesimpulan daripada pembentangan kami tadi.
Sistem akhlak perlu dipraktikkan oleh manusia sejagat supaya kehidupan lebih aman dan harmoni. Kemudian, teguhnya sesebuah masyarakat adalah disebabkan oleh sistem akhlak yang kukuh. Dan pemeliharaan akhlak yang mulia ini akan menjadikan indikator kepada kekuatan iman dan takwa. Dengan adanya kekuatan iman dan takwa serta akhlak yang mulia, seseorang Muslim dapat merealisasikan tanggungjawab sebagai abid atau orang soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memberi sumbangan kepada pembangunan dan kemajuan ummah, masyarakat serta negara. Baiklah, ini adalah rujukan kami. Itu sahaja, sekian. Terima kasih. Ada apa-apa soalan boleh kemukakan.